السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara Nabi Usama Hari Syurudin, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-40 hingga 41 daripada surah Taha, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. Maksudnya, dan kau pernah bunuh satu jiwa lalu kami selamatkan dari kesusahan dan kami telah mencubamu dengan beberapa cubaan. Maka engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau datang atas takdir, wahai Musa, dan aku telah memilihmu untuk diriku. Sedang ini rahmati Allah sekalian, sebelum ini kita telah bincangkan kisah bagaimana Musa ni ibunya menjadi sedih atas kisah tersebut. Kai taqarra ainuha wala tahzan. Kembali tenang hatinya, sejuk hatinya dengan kembalinya Nabi Musa ke pangkuan dan kemudian tidak berduka cita. Setelah sebelumnya telah nyatakan agak senang hati. Kai taqarra ainuha wala tahzan. Taqarra ainuha, hatinya menjadi tenang dan tidak pula berduka cita. Kan tidak berduka cita tu satu repetition, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, satu pengulangan. Bila hati senang, memanglah tak berduka cita. Ada di kalangan para ulama yang menjawab, ulama tafsir ni maksudnya tidak berduka cita bukannya Nabi Musa, tapi kepada Nabi Musa sendiri. Wala tahzan, kamu wahai Musa jangan bersedih. Ada juga yang memahami maksud kesenangan hati sang ibu bermaksud pertemuannya dengan anak, dan tiada dukanya disebabkan bukan orang lain yang menyusukan anaknya sendiri. Inilah yang disebut oleh setengah para mufassirin yang lain. Ibn Ashur pula memahami kesenangan hati ibu ni kerana dia memperoleh kembali anaknya setelah dicampakkan ke dalam sungai Nil, sedangkan kehilangan duka cita disebabkan ketika dia telah yakin bahawa putera kesayangannya selamat dan tidak akan karam dalam sungai tersebut. Ada setengah ulama yang merujuk kepada kitab Perjanjian Lama dan kitab Taurat menyatakan bahawa saudara perempuan Nabi Musa ni namanya Maryam. Beliau ni telah meninggal dunia 3 tahun setelah berjayanya Bani Israel keluar dari Mesir, selamat dalam dikejar oleh Firaun dengan tenteranya itu. Jadi saya pernah dalam hati Allah sekalian, kata Ibn Ashur dan tafsirnya Tahrir al-Tanwir, satu benda menarik dulu dari sudut fakta, kerana Ibn Ashur menguasai bukan sahaja ilmu tafsir dengan baik, ilmu alatnya, bahkan menguasai juga ilmu yang terdapat dalam kitab Taurat. Mengikut kajian beliau, peristiwa ini berlaku sekitar 1417 sebelum Masihi. Perkataan yang digunakan Allah SWT, wafatannaka futuna. Fatanna diambil perkataan fatana, yang berarti menguji. Kalau contohnya dalam kamus, contohnya kamus Al-Farid, contohnya kamus Al-Aziz. Kedua kamus ni sangat baik untuk dimiliki tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi fatana berarti menguji. Kata ni pada mulanya digunakan berarti membakar, seperti halnya emas dibakar untuk mengetahui kadar kualitinya dan membersihkannya dari benda-benda yang melekat bersama-sama ketika dikeluarkan dari perut bumi. Jadi dari sini kata tersebut juga berarti kejayaan membersihkan. Jadi dalam konteks huraian tentang Nabi Musa ni, diartikan dengan anugerah Allah SWT menyelamatkan Nabi Musa dari berbagai bentuk kesulitan sehingga dia merasakan sendiri kualiti iman yang mantap, yang solid. Sama halnya dengan emas yang dibakar sehingga menjadi bersih, jelas kualitinya, grade keberapa. Jadi firman Allah SWT di sini, "Fatanaka futuna," kami telah mencubamu dengan beberapa cubaan, kesimpulan dari berbagai bentuk cubaan yang dilalui oleh Nabi Musa AS.
dan kehidupannya serta Allah SWT menyelamatkannya dari bagai-bagai peristiwa yang berlaku. Jadi ini bermula dari dicampakkan ke dalam sungai ketika ia masih bayi, kemudian dihantar ke istana Fir'aun, kemudian membunuh saya tak sengaja dilakukan, menyebabkan dia terpaksa pergi ke Madian untuk mendapat pendidikan dari Nabi Shu'aib, dan seterusnya dinikahkan dengan puteri Nabi Shu'aib. Kemudian perjalanannya kembali ke Mesir di mana dia tersesat jalan. Akhirnya dia dapat bimbingan Allah SWT saya langsung mendengar firman Allah. Ibn Ashur pula memahami maksud fitnah dalam erti kata kegoncangan jiwa. Kegoncangan jiwa ni kadang-kadang berlaku dalam hidup seseorang, tuan-tuan. Kerana fitnah ni boleh jadi dalam bentuk ni'mat dan boleh juga jadi dalam bentuk niqmah. Ni'mat dan juga niqmah. Kadang-kadang ia merupakan satu anugerah, kadang-kadang ia merupakan satu penarikan anugerah. Jadi dalam konteks saya ini, Ibn Ashur memahami dalam erti kegoncangan jiwa yang menimpa Nabi Musa, rasa takut yang menyelubungi Nabi Musa, yang mendorongnya untuk keluar dari Mesir kerana pembunuhan secara tak sengaja itu, tuan-tuan. Kita akan lihat perkara ini dalam kuliah yang lain insya-Allah berkenaan tafsir surah Al-Qasas. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-30 hingga dalam ayat ke-20 hingga 21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa jaa rajulun min aqsal madinati yas'a. Qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk. Fakhruj inni laka minan nasihin. Fakharaja minha khaifan yatarqab. Qala rabbi najini minal qaumiz zalimin. Datanglah seorang lelaki dari hujung kampung bergegas memberitahunya, wahai Musa, sungguhnya penduduk tempat ini sedang berunding untuk membunuhmu. Dengan sebab itu keluarlah engkau di tempat ini, sungguhnya aku ini dari kalangan yang nasihat kepadamu. Maka Nabi Musa pun keluar dengan rasa takut, menanti-nanti dengan bimbang. Dia berdoa, ya Allah, selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Rabbi najini minal qaumiz zalimin. Ini doa Nabi Musa mohon perlindungan dari orang yang zalim. Jadi futunah yang digunakan sini untuk menjelaskan bahawa ujian dan cubaan itu yang Allah SWT berikan kepada Nabi Musa ni masa ke masa. Dan lagi Syekh Al-Mufassir Tahir bin Ashur menegaskan bahawa penyebutan ujian ini di celah-celah huraian tentang nikmat bertujuan menekankan bahawa Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan nyawa orang Mesir yang telah dibunuh tanpa sengaja oleh Nabi Musa ni. Kerana yang berkaitan tidak wajar dibunuh sebenarnya. Kerana itu Nabi Musa menerima hukuman atas kesalahannya berupa rasa takut yang menyelubungi jiwanya. Tapi di celah-celah hukuman yang Allah kenakan itu terdapat nikmat. Memanglah hamba-hamba Allah SWT yang dikehendaki untuk mereka ni mendapat kebaikan selalu ini diuji. Kerana ujian itu merupakan satu pendidikan yang wajar dilalui oleh hamba-hamba yang saleh ini untuk peningkatan dan kesempurnaan diri. Jadi inilah yang disebut sebagai ibtila. Ibtila maknanya ujian. Ujian yang adalah Nabi Musa dalam konteks pembunuhan dilakukan secara tak sengaja ini menyebabkannya melarikan diri ke Madian. Dia mendapat latihan kejiwaan di sini, tuan-tuan, untuk mempersiapkan diri, memikul beban tanggungjawab menjadi Nabi, menjadi utusan Allah SWT selepas itu. Jadi Nabi Musa mendapat pendidikan dari pak mentuanya Nabi Shu'aib alaihi salam. Kerana dalam usaha nak memikul tanggungjawab tersebut mestilah ada bimbingan awal, dan Nabi Shu'aib menjadi pembimbing di sini. Kemudian Allah SWT, falabista sinina fi ahli Madian. Kamu telah duduk di sini selama bertahun. Setengah ulama memahaminya 10 tahun, ada yang kata 28 tahun. 10 tahun sebagai upah menjadi menantu. Ini merupakan mas kahwin kepada anak Nabi Shu'aib yang telah menjadi isterinya, dan 18 tahun lagi sudah itu dia bermukim di sana bersama dengan Nabi Shu'aib dan isteri serta anak-anaknya. Tahir bin Ashur menjelaskan bahawa Madian ni pada mulanya merupakan nama bagi putera Nabi Ibrahim AS, dari isteri ketiga Nabi Ibrahim yang bernama Kathura. Ini ada sedikit cerita lah, tuan-tuan, dalam tafsir Tahrir wa Tanwir. Ini merupakan isteri yang dinikahi oleh Nabi Ibrahim pada akhir usianya selepas kematian isteri-isteri yang terdahulu. Jadi Madian yang merupakan putera Nabi Ibrahim akhirnya menikah dengan puteri Nabi Lut AS. Kita tahu bahawa antara Nabi Lut dan juga Nabi Ibrahim ada hubungan kekeluargaan, anak saudara. Seterusnya kota Madian ini difahami diambil nama tersebut dari keturunan Madian, putera Nabi Ibrahim AS, yang duduknya secara dekat, tuan-tuan, adalah berdekatan dengan Laut Merah, di sebelah tenggara gurun Sinai, padang pasir Sinai, iaitu tempat di antara Hijaz. Dan kalau kita nak kata secara tepat, barangkali dekat Tabuk, dalam dekat dengan Teluk Aqabah. Kalau tuan-tuan nak melihat
dapatan kajian sejarah ni, antara buku yang terbaik yang wajib tuan-tuan miliki adalah buku Mekah, Kelebihan dan Sejarah. Dan tak sempurna buku Mekah, Kelebihan dan Sejarah ni, tuan-tuan miliki pula buku tajuk Madinah, Kelebihan dan Sejarah. Kedua buku ni tuan-tuan nama wajar untuk kita miliki sebelum melangkahkan kaki pergi ke Tanah Suci untuk umrah ataupun haji. Jadi ini tempat secara tepatnya Tabuk yang berdekatan dengan Teluk Aqabah ni. Kata setengah sejarawan, populasi yang pernah ada di situ sekitar 25,000 orang. Ada setengah ulama pula mengatakan bahawa tempat masukkan dengan Madian ini adalah desa Al-Aika yang Allah nyatakan dalam Al-Quran Karim, yang merupakan tempat dimusnahkan mereka. Dan ada juga yang mendapat bahawa Al-Aika ni merupakan nama lain dari Kota Tabuk. Jadi Kota Tabuk pernah menjadi tempat peperangan di antara Nabi Muhammad SAW dengan kaum musyrikin yang pernah kita bincangkan dahulu sekitar tahun ke-9 Hijrah. Ini pernah kita bincangkan dalam surah Taubah yang lalu. Thumma ji'ta ala qadri ya Musa. Kemudian kau datang di atas ketetapan kami wahai Musa. Ini mengandungi maksud dan apa yang terjadi pada Nabi Musa hingga akhirnya terpilih sebagai Nabi di sisi Allah SWT merupakan takdir yang telah diatur Allah SWT tahap demi tahap. Namun perlulah kita fahami bahawa takdir tersebut tidak serupa dengan takdirnya yang menyentuh seluruh makhluk. Kerana jika demikian tidak ada erti penyebutannya di sini secara khusus pada Nabi Musa. Jadi takdir yang dimaksudkan di sini adalah takdir khusus yang akhirnya pengaturan khusus yang Allah tetapkan melibatkan sunatullah dan juga inayahnya, iaitu campur tangannya secara khusus yang berbeza dengan hukum-hukum alam yang selama ini kita lalui. Jadi penyebutan Nabi Musa di sini tuan-tuan saya langsung dalam dialog ini merupakan membuktikan dekatnya dan cintanya Allah kepada baginda. Dan ia mengisyaratkan penutup dari huraian tentang anugerah Allah SWT kepadanya dalam ayat yang lalu. Perkataan istana'a tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat dalam kitab yang berkaitan dengan fiqh lughah, tuan-tuan lihat dalam kamus Al-Farid, begitu juga kamus Al-Aziz, diambil perkataan sana'a. Sana'a yang biasanya digunakan dalam arti kata melakukan sesuatu benda dengan tekun, dengan perhalus, dengan teliti. Bagi orang yang berkeahlian ini dipanggil sana'a, mustani'. Jadi kata ni berbeza daripada wazan fa'ala atau sana'a yang biasa digunakan untuk membawa maksud melakukan, mengerjakan. Kalau surah fa'ala, melakukan juga. Tapi kalau sana'a, maknanya dilakukan dengan keahlian, dilakukan dengan penelitian. Jadi mengisyaratkan bahawa Allah SWT memperlakukan Nabi Musa sedemikian baik dan juga dengan khusus, dengan pemilihan di sisinya, dengan kasih sayang dan perhatian, dengan segala penumpuan. Kerana itu ada sebahagian para ulama tafsir memahami maksud bererti di sini istana yang bererti buat baik. Jadi huruf ta pada kata ini mengandungi makna kesungguhan dalam hal kesungguhan buat baik. Dan demikian mengisyaratkan bahawa terlimpah kepada Musa ni segala anugerah Allah SWT. Jadi atas dasar itu dapat dikatakan bahawa kandungan ayat ini merupakan satu bahagian dari anugerah yang jauh lebih besar dari sekadar menyelamatkannya di Sungai Nil ataupun terhindarnya Nabi Musa ni dari kesahan hidup kerana membunuh tanpa sengaja itu. Ramai juga di kalangan para ulama mufassirin yang memahami kata istana'tuka ni berarti memilihmu. Memanglah satu pihak tidak membuat sesuatu kecuali berdasar kehendak dan pilihannya. Jadi dari sini memberikan isyarat kepada kita dekatnya lagi sekali Nabi Musa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Musa dipilih Allah Subhanahu Wa Taala untuk dirinya bermakna bahawa Nabi ini telah pun diberi satu tugas yang khusus untuk tidak melakukan kegiatan kecuali apa yang diperintahkan Allah SWT. Dan bahawa seluruh jiwa raga Nabi Musa ni fokusnya semata-mata kerana Allah SWT. Dia tidak akan menulis untuk dirinya lagi. Dia adalah satu hubungan yang mutlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia memandang kepada Allah dengan mata hatinya. Maka bila dia berucap dengan Allah Taala, bila dia berkata dengan Allah Taala, bila dia bergerak dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bila dia berperang kerana Allah Taala, bila dia berdakwah, semuanya dengan perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang difahami oleh kebanyakan para ulama tafsir terhadap istana'tuka. InsyaAllah dalam kuliah akan datang kita akan lanjutkan ayat yang berikutnya. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.